Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlami binti Muhammad daripada Kumpulan Pendidikan Islam Menengah EDUP 2072. Subjek Falsafah dan Pendidikan. Nama pensyarah saya, pertama Dr. Muhammad Zani bin Hassan, yang kedua Encik Ang Bun Su. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu perbezaan dan persamaan sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas merdeka. Seterusnya, yang pertama dari segi pengenalan. Sebelum kedatangan kuasa asing ke tanah Melayu, orang Melayu telah pun memiliki sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem pendidikan yang wujud pada waktu itu adalah bersifat tidak formal dan tidak menitik beratkan perkembangan kognitif atau pemikiran para pelajar. Corak dan pendidikan pada masa tersebut dilakukan seperti biasa dengan pengajaran Al-Quran, akhlak yang baik, kerohanian dan seni mempertahankan diri. Seterusnya, dalam sistem pendidikan di Malaysia dibahagikan kepada dua. Pertama, sebelum merdeka, yang kedua, selepas merdeka. Seterusnya, sebelum merdeka. Sebelum merdeka, yang pertama, sebelum zaman kolonialisme British pada tahun 1400 sehingga 1786. Yang kedua, semasa zaman kolonialisme pada tahun 1786 sehingga 1756. Seterusnya, sebelum merdeka, sebelum zaman kolonialis British, murid-murid diajar mengaji dan membaca Al-Quran serta cara-cara bersembahyang di masjid, surau dan madrasah. Seterusnya, sebelum merdeka, bahasa pengantarnya ialah bahasa Arab dan guru-guru biasanya terdiri daripada imam masjid. Seterusnya, selepas merdeka, zaman pasca merdeka yang mana ordinan pelajaran pada tahun 1957 dan Akta Pelajaran pada tahun 1961 digubal bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan. Seterusnya, zaman dasar ekonomi yang baru selepas merdeka, yang mana dasar pendidikan yang disemak semula oleh jawatan kuasa Kabinet pada tahun 1979, lalu mencadangkan strategi baru bagi memantapkan sistem pendidikan iaitu KBSR dan KBSM. Seterusnya, kita lihat dari segi perbezaan yang mana berlaku sebelum merdeka dan setelah merdeka ataupun selepas merdeka. Tujuan sekolah sebelum merdeka hanya sebagai keperluan bagi setiap kaum, tetapi selepas merdeka sebagai medium perpaduan. Perbezaan dari segi pembinaan sekolah didirikan oleh kerajaan selepas merdeka, tetapi sebelum merdeka didirikan sendiri ataupun individu tertentu. Seterusnya, perbezaan bahasa pengantar iaitu pada sebelum merdeka digunakan bahasa ibunda masing-masing, tetapi selepas merdeka banyak pakai di Melayu bahasa Melayu. Seterusnya, perbezaan tujuan sekolah sebelum merdeka hanya sebagai keperluan bagi setiap kaum, tetapi selepas merdeka sebagai medium perpaduan. Seterusnya, pembinaan sekolah dari segi perbezaan sebelum merdeka didirikan oleh sendiri atau individu.
Seterusnya, selepas merdeka didirikan oleh kerajaan. Seterusnya, sebelum merdeka, bahasa pengantarnya bahasa ibunda masing-masing. Seterusnya, selepas merdeka, yang digunakan hanyalah bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat perbezaan laporan pendidikan. Yang pertama, sebelum merdeka, laporan Cisemin, laporan Barnes, laporan Finwu, ordinan pelajaran dan penyata razak. Seterusnya, tengok dari segi aspek selepas merdeka, tertubuhnya Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Ini bahasa ringkas, PIPP. Seterusnya, perbezaan dari segi jenis sekolah setelah Vernakula, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah bahasa Inggeris. Tetapi selepas merdeka adanya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah bestari ataupun sekolah wawasan. Seterusnya, perbezaan lokasi sekolah. Yang mana lokasi sekolah sebelum merdeka terletak di luar bandar ataupun bandar tertentu sahaja. Tetapi Alhamdulillah, selepas mereka terletak di luar bandar ataupun bandar. Bererti kita semua sudah menjadi orang bandar pada masa ini. Seterusnya, perbezaan dari segi latihan guru sebelum merdeka diimport dari China, India dan England. Tetapi selepas merdeka, maktab perguruan. Jenis mata pelajaran. Perbezaannya, yang pertama berbeza mengikut budaya masing-masing. Yang kedua, selaras semua sekolah. Perbezaan pelajar dan guru mengikut kaum masing-masing. Selepas merdeka, tidak hanya mengikut kaum masing-masing dan bersekolahlah di sekolah yang sama. Baiklah, dari segi aspek persamaan. Yang pertama, penubuhan maktab perguruan untuk melahirkan lebih ramai guru Melayu yang terlatih dan berkualiti. Dari segi yang kedua, syarat berkaitan bahasa Cina dan Tamil yang perlu disediakan jika jumlah lebih 15 pelajar yang ingin mempelajarinya. Seterusnya, yang ketiga, sistem pendidikan yang dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang keempat, masih mengekalkan penggunaan bahasa penjajah bagi pembelajaran bahasa Inggeris. Seterusnya, persamaan yang terakhir iaitu sesetengah mata pelajaran dikekalkan walaupun diganti dengan nama lain. Alhamdulillah, secara kesimpulannya yang dapat kita semua ambil iaitu kewujudan sistem pendidikan dalam zaman penjajahan ini telah mewujudkan polarisasi di tanah Melayu, iaitu penubuhan